Pagi yang lebih peka dan lebih berkredibiliti. Fokus Pagi bersama Eli Iskandar dan Hawa Rizwana. Bulletin FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Fokus Pagi bersama Eli Iskandar dan Hawa Rizwana. Jam ini kita nak fokus tentang tulang kita, badan kita, fizikal kita selepas boleh dikatakan setahun lebih bekerja dari rumah. Ni kembali ke office, satu nampaklah perubahan fizikal tu barangkali. Tapi yang kat dalam tu kita tak tahu. Kan? Terlalu lama duduk kan. Sebab kita tahu bila dah berada di rumah, mesyuaratnya back to back. Dari satu mesyuarat ke mesyuarat lain, dari pagi sampai ke petang. Ada yang sampai ke malam, Eli. Ya, menghadap komputer dan sebagainya kan, dan tak bergerak. Okey, kita bersama dengan Dr. Nisa Abdul Jalil di talian sekarang ni. Beliau adalah pakar perunding kesakitan kronik KPJ Sentosa Kuala Lumpur. Okey, doktor, bercakap tentang work from home ni ramai suka sebenarnya. Bila dah boleh kembali ke pejabat pun ramai yang dah selesa work from home. Tapi kita nak tahu juga risiko work from home ni apa? So saya ni merawat semua jenis-jenis sakit. Tak kira sakit kat mana pun yang tak selesai. Yang doktor lain give up, yang tak selesai. Tu kepakaran saya lah. Agak baru di Malaysia, tak ramai yang betul-betul pandai. Dan customer saya, saya punya pesakit saya majoriti orang sakit belakang lah. So 80% orang sakit belakang, tak kira tengkuk ke, pinggang, punggung sampai ke tumit ke, sampai ke ekor ke. As long as sakit kat tubuh badan tak selesai tu, tu makanan saya. Baik. Makanan. Maknanya kalau orang yang sakit belakang selalu pergi jumpa siapa? Doktor ortopedik pakai tulang. Dah target saya tak perlu potong, hanyalah suntikan. Okey. Hanyalah suntikan. Jadi maknanya tugas doktor ni meredakan kesakitan lah. Ya, termasuklah penyakit slip disc. Slip disc yang popular tu, kalau jumpa ortopedik dia potong lah. Tapi saya buat injection saja. Suntikan menggunakan teknologi laser, radio frekuensi dan sebagainya. So itu introduction. Introduction. Bila doktor dah sebut slip disc tadi, mungkin itu antara satu kesan apabila duduk terlalu lama kan. Tapi betul awak. Betul. Ada seorang pesakit saya, dulu tahun 2014 dia ada slip disc bahagian L5S1. Disc yang bawah sekali. Saya buat suntikan laser injection, dah selesai. Disc yang terkeluar tu masuk balik. Alhamdulillah sihat sehinggalah tahun lepas, tahun 2020 dia datang semula dengan simptom slip disc yang sama. Tapi bila saya cek, ini slip disc bahagian atas pula. Disebabkan dia duduk di rumah masa MCO tu, dia work from home, dia duduk pakai laptop. Dan dia duduk somehow rather dia duduk, kesukaan dia suka duduk kat lantai. Baik. So dan dia duduk kan, dia duduk tundukkan lean forward macam tu. Dan banyak kerja sebenarnya masa work from home ni sebenarnya. Saya baru tahu sebenarnya work from home ni, kita punya kawan-kawan kita tu dia kerja overload lah. Volume kerja jauh lebih banyak daripada kerja dekat office sebenarnya. Betul. Dan kemudian cara duduk untuk bekerja di rumah pun cara yang tak betul kan. Ikut keselesaan je. Ya. Okey. Ikut keselesaan dia sama orang dia. This guy dia duduk tunduk ke depan je tu menghadap laptop dia kan, dan dia jadi slip disc. Jadi slip disc yang level atas tu lah. Okey, baik doktor. Dan saya okey. Kita nak panjangkan perbincangan lepas ini. Kita nak tahu selain daripada slip disc, apa lagi perkara-perkara yang mungkin boleh berlaku kepada seorang yang bekerja dari rumah terlalu lama. Kepada anda yang selama ini bekerja di rumah dan kemudiannya sekarang dah masuk ke pejabat, ada rasa apa-apa tak di tubuh badan anda? Mungkin anda boleh kongsikan pengalamannya di WhatsApp kami 017-276-5656. Telefon kami di talian 03-7722-5656. Bulletin FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Eli dan Hawa memberi info terkini secara pantas. Fokus Pagi bersama Eli Iskandar dan Hawa Rizwana. Bulletin FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Fokus Pagi bersama Ali Iskandar dan Hawa Rizwana. Jam ini kita bercerita tentang masalah fizikal apabila terlalu lama duduk di rumah, bekerja dari rumah sepanjang PKP. Sekarang dah boleh balik pejabat, cara jalan pun mungkin lain sikit. Tertongging-tongging dan sebagainya. Yelah, bila dekat rumah duduk bersila lah, duduk ikut keselesaan masing-masing kan. Duduk pula lama. Ya, itulah dia. Okey, masih bersama Dr. Nisa Abdul Jalil, pakar perunding kesakitan kronik KPJ Sentosa Kuala Lumpur. Dan tadi doktor kongsi sikit tentang slip disc. Okey doktor, apa lagi perkara-perkara yang kemungkinan berlaku kepada orang yang lama sangat duduk di lantai lah, duduk di kerusi kerana work from home ni? Ya, actually apa yang berlaku kat dia orang ni, summary ialah disebabkan oleh laptop. Satu laptop. Okey. Dia kerja di rumah semua pakai laptop.
You tanyalah sama kawan-kawan kita, semua pekerja pakai laptop di rumah. Kedua, dia work overload. Dia overdoing things. Dua ni je the culprit kerja dekat rumah ni, work from home. So daripada sini macam-macam masalah timbul. Kalau sleep dia jadi sleep disc semula. Kemudian sakit tulang belakang, sleep disc tu baru 15%. Sakit banyak lagi, punca lain, sakit sendi pinggang, sendi punggung, sendi peha dan sebagainya. Okey, dalam kata lain bukan sebab duduk lama, tapi sebab tengok laptop dan juga laptop overload. Maksud saya bila laptop tu, kita posture kita tu very tidak sihat. Okey. Tidak sihat. Macam-macam gaya kat rumah kan. Sebenarnya apabila kita nak habiskan kerja yang banyak, kita ada tendensi nak duduk dalam keadaan yang posture yang tak sihat menghadap laptop. Bongkok kan. Bongkok gitu, nak pulun buat kerja, nak habiskan kerja. Kita ada tendensi, majoriti orang akan engage dengan posture yang tak sihat. Betul juga tu. Betul. Yelah, sebab kalau nak jaga posture, kalau duduk lama-lama kita tak habis. posture, jenuh juga kita tak tu. Jadi macam mana doktor? Itulah kita pun serba salah. Begitu juga same thing berlaku pada bankers, programmer yang deal dengan PC. Even PC pun dekat office. Sebenarnya sebabkan kerja kalau sedang-sedang saja tak apa, kita boleh to make sure kita posisi kita dalam bentuk ekonomi yang sihat. Ekonomi. So kalau kita kerja banyak, kita tendensi nak pulun lah, nak belasah. Nak habiskan kerja tu pukul 9 nak balik, pukul 5 mesti balik ambil anak dekat tadika dan sebagainya. Kita terpaksa push ourselves dalam keadaan posture yang tak sihat. Itu yang menyebabkan kecederaan pada tubuh badan kita. Tengkok, pinggang, punggung habis. Tadi doktor pun ada sebut tentang ergonomik kan. Sekarang ni ada kerusi yang dijual, kerusi ergonomik, tapi kos dia doktor mahal juga, boleh tahan juga. Jadi macam mana kalau kita ialah di pejabat pun duduknya lama juga. Jadi macam mana untuk kita nak jaga posture, jaga tubuh badan kita walaupun bekerja, tapi tanpa menelan kos yang begitu tinggi. Ada senaman ke bagaimana doktor? Itulah sebenarnya kita tak ada pilihan. Sebab kita kerja dengan PC. Sekarang ni majoriti orang kerja dengan PC. Dan kita kena jagalah ergonomik ni, kena ada awareness. Awareness tu di kalangan kita sebagai pekerja. Kedua, majikan juga. Majukan sepatutnya kalau negeri-negeri yang membangun ni, civil country dia hire occupational therapist. Pegawai occupational therapist ni pakar juru kerja rawatan kerja ni, dia datang office, dia akan screen, dia akan ajar, dia akan bagi ceramah, dia akan bimbing macam mana pekerja-pekerja kita ni posture yang sihat supaya tak boleh menyakit lah. Tak boleh kecederaan. Posture yang tak baik ni maknanya dia mencederakan badan kita. Badan kita akan overdoing dan penuaan awal berlaku. Baik. Selain daripada penuaan awal yang akan berlaku, dan apa lagi kesan yang boleh berlaku kepada badan kita dari segi mungkin efisiensi kita untuk bergerak, bekerja dan sebagainya. Terus kekal bersama kami di Bulletin FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Pagi yang lebih peka dan lebih berkredibiliti. Fokus Pagi bersama Eli Iskandar dan Hawa Rizwana. Bulletin FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Fokus Pagi bersama Ali Iskandar dan Hawa Rizwana. Kita masih lagi bercerita tentang keadaan kita selepas bekerja dari rumah. Pasca work from home ni, tulang sakit, sendi sakit dan macam-macam lagi. Dan masih lagi bersama dengan Dr. Nizar Abdul Jalil, pakar perunding kesakitan kronik KPJ Sentosa Kuala Lumpur. Doktor, selain daripada kesan penuaan awal, apa lagi yang boleh berlaku kepada kita akibat daripada duduk terlalu lama, menghadap komputer terlalu lama, overload dengan kerja dan sebagainya? So selain sebab kita duduk lama sangat ni, biasanya kita akan macam saya cakap tadi, penuaan awal, kecederaannya berterusan pada tubuh badan lah. Selain pada itu, kita kena faham apabila berlaku penuaan pada tulang belakang ni, dia akan menyebabkan chronic pain lah, back to square one, back to asas. Sakit kronik ni, dia akan menyebabkan kesakitan kronik. Kesakitan kronik ni tak kira punca dia apa, sakit tengkuk ke, sakit pinggang ke, pening, migraine yang tak settle ke, sleep disc yang tak settle ke, dia hasil dia ialah sakit tidak mati dengan sakit kronik ni sebenarnya. Tapi dia akan menyebabkan matinya kehidupan dia. Dia tak boleh buat kerja dengan sempurna. Reduce tak efisien lah badan dia. Tak efisien buat kerja. Dia reduce productivity. Diri sendiri, keluarga dan negara. Kerja kat office pun tak settle. Asyik MMC saja. Bila sakit pinggang tu dia bagi simptom, Ellie, hanyalah low back pain. Satu simptom saja, but one symptom but it's too many. Orang putih kata.
Satu simptom saja, tapi kita nak duduk buat kerja ni 80% kerja kita kena duduk. Bayangkan kat office. Kita tak boleh nak duduk pun 15 minit. Macam mana kerja nak habis? So that's why chronic pain menyebabkan reduce productivity. Pejabat sendiri, keluarga dan negara. So kalau kita fikir pada productivity, benda besar. Sakit pinggang, sakit tengkok ni, migraine tak settle ni, satu benda isu besar. Betul. Dan malangnya penuaan awal yang berlaku dalam pesakit saya ni ialah kebanyakan orang muda bang. Majoriti pesakit saya 70% orang muda, umur 30-an ke bawah. Itu menyedihkan. That's apa yang berlaku sekarang, realitinya. Penuaan awal umur 35 kita buat scan, macam umur 80. Scan MRI dia. Kalau macam ni, macam mana doktor? Kita kalau boleh tak nak dah jadi kronik baru berjumpa doktor. Kita nak tahu tanda-tanda awalnya yang selama ni kita tak indah, kita tak ambil berat, tapi itu sebenarnya tanda-tanda yang menunjukkan badan kita ni dah penat. Soalan yang bagus. Mudah saja. Apabila kita kerja, postur yang tak betul, kita ada cedera. Akan berlaku kecederaan. Kecederaan pada kerosakan berlaku pada badan kita. Dia ada mula-mula peringkat awal. Dia panggil acute. Apabila kita biar lama-lama sampai 3 bulan, 6 bulan tak settle dan seterusnya, dia menjadi kronik. So masa acute mula-mula kita rasa sakit tengkok, kita pun picit-picit tengkok kan. Nak pergi lega, urut-urut kejap, in between tu, take a break. Itu tanda-tanda awal lah. Maknanya bila badan kita tak selesa bagi signal pain. Pain tu is something Tuhan buat. Tuhan bagi kat kita supaya kita ambil tindakan. Do something please. Betul. Something wrong. So we do take action appropriately. So check your posture, check work burden. Kadang-kadang posture betul pun work burden banyak pula. Betul. Overdoing thing. Soalan terakhir, ringkas je. Doktor, kalau orang ambil painkiller macam mana? Painkiller ada yang safe, ada yang kurang safe, ada yang hazard. Dia klasifikasi dia macam-macam. That's why kita kena dapat consultation doktor. Ada doktor ubat yang safe. Safe. Mak mentua saya ada makan ubat painkiller hari-hari untuk lutut. Umur dia 78 tahun. So dia makan painkiller tu dia boleh berjalan. Tak makan tak boleh berjalan. Tapi painkiller tu safe. Untuk orang tua carry on. Saya kata orang pregnant lady pun makan, budak-budak boleh makan, orang tua pun boleh makan. Tak ada masalah painkiller tu. Ada yang painkiller yang limited edition. Maksudnya you makan tak lebih daripada 2 minggu. Ataupun jarang-jarang makan tak apa. So ada klasifikasi. Bukan semua sama. Orang kita suka label semua sama. Tu masalah. Semua main sambar je dekat kedai tu kan. Main sambar je. Kena tanya doktor lah. Kena dapatkan nasihat daripada doktor. Dr. Niza Abdul Jalil, pakar perunding kesakitan kronik KPJ Sentosa Kuala Lumpur. Itulah kalau ada tanda-tanda awal tu, segera dapatkan nasihat daripada doktor sebaik mungkin. Jangan terus ambil painkiller ya Ali. Teruskan bersama kami di Bulletin FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman.